Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Yang bermaksud, demi sesungguhnya hendaklah engkau menyedari wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedapatan satu golongan manusia, mereka menentang kamu dan agamamu serta orang-orang yang beriman dengan permusuhan yang begitu kuat dan keras sekali. Mereka itulah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrikin. Surah Al-Ma'idah ayat 82. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa surau Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para pendidik, para asatizah dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk serta rahmat daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah memilih kita untuk kekal berada dalam surau ini bagi kelangsungan majlis ilmu. Majlis yang amat disukai oleh para malaikat. Malaikat berdoa dan berdamping bersama dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu ini dengan rahmat dan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang saya bacakan sebentar tadi, satu perkhabaran Allah yang bersifat peringatan untuk orang-orang yang beriman, khususnya bermula kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah para umat Rasulullah, kalangan orang-orang yang beriman, termasuklah kita yang ada pada hari ini. Allah mengingatkan kita supaya orang-orang Islam yang beriman tidak leka, tidak asyik dengan keseronokan dan kenikmatan dunia, sehingga menjadikan mereka itu gagal berperanan ataupun gagal berfungsi sebagai umat Islam yang sebenarnya, ataupun umat Muhammad SAW yang sebenarnya. Perkara ini Allah mengingatkan supaya orang-orang beriman agar sentiasa berusaha membina kekuatan dan juga sentiasa menumpukan perhatian dalam melaksanakan 3 tanggungjawab mereka diciptakan Allah di atas muka bumi. Seringkali saya sebut mana-mana sesi kuliah ceramah saya takkan lupa untuk menyebut bahawa kita manusia ini hidup di atas muka bumi ada 3 matlamat. Yang pertama sebagai hamba kepada Allah, yang kedua sebagai khalifah Allah, yang ketiga sebagai golongan yang menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang meletakkan kemuliaan kepada kita manusia, memenuhi perkhabaran dan pengisytiharan Allah dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Termasuklah dalam memenuhi sebaik-baik kejadian itu, kena buat 3 matlamat ataupun 3 perkara tadi. Beribadah dengan mengabdikan diri kepada Allah, beribadah dengan melaksanakan tanggungjawab khalifah
dan beribadah dalam menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Justru bagaimana melalui ayat yang kita bacakan tadi daripada surah Al-Maidah, Allah memberi peringatan kepada Nabi dan kepada umat Nabi. Termasuk kita lah adalah merupakan umat Nabi SAW. Yang mana kita tidak boleh alpa. Setiap masa, setiap zaman dan di mana sahaja berada dan wujudnya orang Islam itu, mereka akan berhadapan dengan dua manusia ataupun dua golongan yang Allah nyatakan tadi. Al-Yahud wal Musyrikin. Yang mana mereka ini terang-terang menentang keras Islam ataupun memusuhi Islam. Tidak kira di mana, di zaman mana dan bagaimana sekalipun. Sebab itulah Allah Ta'ala menyatakan orang musyrikin ialah orang yang sesat, jahil, bebal, tapi menentang Allah dan Rasul. Yang kedua, Al-Yahud, golongan ahli kitab, orang-orang Yahudi yang berpengetahuan, yang berilmu, yang memahami hukum, tetapi mereka menentang Allah dan Rasul. Sebab itulah hakikat ini juga Allah sebut dalam surah Al-Fatihah, supaya kita minta berlindung daripada termasuk dua golongan ini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Supaya kita berlindung dengan Allah Ta'ala tidak termasuk golongan yang pertama, al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai Allah. Siapa dia? Golongan al-Yahud, ahli kitab, yang reti hukum, yang tahu dosa pahala, yang tahu apa kewajipan yang mesti dilaksanakan, tapi mereka menentang kebenaran, menentang Allah, menentang Rasul. Ad-dhalin, kita minta berlindung dengan Allah dalam surah Fatihah kita baca dalam sembahyang agar tak termasuk golongan yang sesat. Ad-dhalin, siapa dia? Al-musyrikun, orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah, yang sembah patung-patung dan jahil serta bebal dalam menentang Allah dan Rasul ini. Namun kita menyaksikan kebenaran itu dalam lakaran sejarah kita umat Islam. Di zaman Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, termasuklah Nabi akhir zaman Muhammad SAW berhadapan dengan perkara yang sama. Penentangan dua golongan ini yang jelas. Di zaman Nabi, orang Yahudi, mereka berilmu, berpengetahuan, tapi bekerja sama dengan orang musyrikin, orang jahil dan bebal, orang yang sesat. Ghalib dan sepatutnya orang yang berilmu, yang reti hukum hakam, tahu dosa pahala, dia tak bolehlah sama naik dengan orang jahil. Tak bolehlah sama naik dengan orang yang sesat. Sepatut dia yang membawa manusia yang sesat kepada kebenaran. Tapi apa yang berlaku dalam sejarah, Allah dedahkan kepada kita orang Yahudi tadi, menentangnya kepada ajaran Islam, Allah dan Rasul, mereka sanggup bekerjasama dengan puak-puak Yahudi, puak-puak musyrikin dan juga puak-puak munafikin. Berlakunya apa? Perang Ahzab pada tahun ke-4 Hijrah. Kita sedia maklum perang Ahzab, bagaimana situasi orang Islam dan negara Islam Madinah pada waktu itu. Orang Islam, bilangan mereka hanyalah 3,000 orang, termasuk orang awam yang ada di Madinah pada waktu itu. Dikepung oleh 10,000 bala tentera Ahzab. Yang cetusannya terbina tentera Ahzab ni siapa dia? Al-Yahud, golongan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya orang reti bahasa ni memainkan peranan, tapi hak reti bahasa, wak dak reti bahasa. Tu maksud dia. Dia jadi jong ataupun jadi pala pengat membina penentangan Islam. Sebab itulah Allah sebut dalam ayat yang kita baca mukaddimah tadi, la tajidanna asyaddan nasi adawatan linnas. Hei Muhammad, mu akan jumpa dalam zamanmu ni adanya jenis golongan manusia asyaddan nas. Betul-betul dia ni nak marah kamu, nak marah kepada Islam, nak marah kepada Allah. Marah tu bukan setakat marah, adawah, menentang, bermusuh. Minal yahud wal musyrikun, di kalangan orang-orang Yahudi dan juga kalangan orang yang melakukan syirik kepada Allah.
Hak syirik tu tak rasa pelik. Moga dia terang dah sesat, bukan sembah Tuhan. Sembah patung, sembah batu, sembah tok pekong. Hak kita mari timbul satu soknya ataupun timbul rasa duka cita dan terharunya ialah orang yang berilmu. Orang-orang Yahudi, ahli kitab ni orang yang berilmu. Bila sebut ahli kitab ni, boleh disebut sebagai apa dia? Yang bertaraf ustaz. Yang bertaraf orang yang reti agama, orang yang alim, orang yang berpengetahuan. Tapi itulah yang Allah dedahkan kepada kita. Allah sebut dalam Quran kepada kita, termasuk peristiwa Ahzab. Sanggup kumpulan ahli kitab, dia bermusafir daripada Madinah, keluar Madinah pergi ke Makkah. Apa tujuan? Nak jumpa dengan puak-puak musyrikin, wak pakatan. Bina kekuatan. Dulu dia panggil Pakatan Ahzab. Zaman kita macam-macam nama. Pakatan Rakyat ke, Pakatan Harapan ke, lebih kurang lah tu. Tak? Tak maknanya. Dia lain dengan perikatan. Jangan salah faham. Maka begitulah hakikatnya, sanggup dia bermusafir. Apa tujuan? Nak rosakkan Islam. Adawatan. Nak bermusuh. Dengan siapa? Dengan Allah. Bukan musuh dengan SPRM. Bermusuhan dengan Allah. Bila bermusuhan dengan Allah, tanda apa makhluk tadi? Bodoh sombong nama dia. Tak? Macam tak tahu kala, tak kenal diri. Sama mewarisi perangai iblis. Iblis kenal Allah, tapi bermusuh dengan Allah. Apa bermulanya permusuhannya dengan Allah? Bila Allah perintahkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bermulanya takabur ataupun penentangan iblis terhadap Allah ni apa dia? Bila Allah perintah kepada malaikat dan penghuni langit supaya taat perintah Allah, memberi penghormatan kepada Nabi Adam, manusia yang pertama diciptakan Allah daripada unsur tanah. Tiba-tiba iblis tak boleh beri penghormatan. Malaikat beri penghormatan, sujud kepada arahan Allah Ta'ala tadi. Bukan sujud pada Nabi Adam, sujud atas arahan Allah. Dia taat pada perintah Allah Ta'ala. Tapi iblis, dia tak buat. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia sempurna, dia rasa dia ilmu tinggi, dia rasa lebih berpengalaman hidup berbanding Nabi Adam. Yelah, betul dah, Nabi Adam ni baru junior diciptakan. Tiba-tiba nak suruh senior hormat, susah lah. Zaman kerja, zaman sekolah, begitu belah ke pesen model manusia, jiwa raga dia. Senior hormat junior, kau memang sepanak. Tak? Baik di sekolah maupun di tempat kerja. Tak? Dalam urusan kepartian, keorganisasi ke, memang gitu belah ke model manusia ni. Dia ada wasagong tu ada. Tak? Wahgong tu ada. Tak? Mewarisi iblis punya perangai. Samalah Bani Israel ni, ahli kitab. Wasagong dia apa? Dia rasa dia hebat. Sejarah kehidupan mereka ni Allah Ta'ala takdirkan secara kebetulan, bukan pilihan. Secara kebetulan Nabi-Nabi lahir daripada kelompok mereka. Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, daripada kelompok Bani Israel. Akhir sekali rasa syok dia. Apa? Itulah satu ketetapan Allah, Nabi ni mesti daripada Bani Israel. Tiba-tiba ketetapan Allah, Nabi akhir zaman daripada bangsa Arab. Oh, dia kesak selalu. Dia mari timbul tak puas hati, tak setuju. Akhirnya bukan setakat tak setuju, tak puas hati, dia bertindak dengan tindakan perbuatannya menentang adawah, menentang Allah, menentang Rasul. Ni bahasa gong, wasagong, takabur yang membawa kesesatan. Ni dia. Maka sebab itulah apabila puak-puak ni sanggup bermusafir pergi ngadak puak-puak musyrikin hak sembah patung. Apa tujuan? Nak lawan Nabi. Kihnya tak puas hati je ke Nabi. Sebab Nabi diangkat kenabian akhir zaman. Itu je punca. Kemudian mereka tak boleh nak ikut, tak nak terima, tak boleh beri walak ketaatan pada Nabi ni. Akhirnya nak upi juga, nak usaha juga supaya apa dia? Muhammad ni tak menang, Muhammad ni tak disanjung oleh masyarakat. Lalu terbentuklah rangkaian Ahzab.
Kita sedia maklum kisahnya. 10,000 berjaya dikumpulkan. Nak lawang siapa? Rasulullah dan orang Madinah. Berjumlah 3,000 orang. Dan kita sedia maklum penghujung kisahnya, Allah beri kemenangan. Allah beri pertolongan. Bagaimana Allah beri kemenangan dan pertolongan? Dia tak diberikan secara percuma. Kita nak ambil juga intipati daripada pengakhiran kisah perang Ahzab ni. Allah Ta'ala mengurniakan kemenangan dan kejayaan untuk 3,000 orang di Madinah itu, mengalahkan 10,000 bala tentera Ahzab tadi, sebab dalam kelompok 3,000 ni yang dipimpin oleh Nabi SAW ini, mereka memenuhi syarat-syarat yang Allah kehendaki. Hak ni kita nak ambil poin dia. Mereka memenuhi ciri-ciri syarat-syarat yang Allah kehendaki. Apa dia ciri-ciri dan syarat-syarat yang Allah kehendaki? Salah satu daripadanya termasuk dalam surah Al-Hajj. Wala yansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesiapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Ini syarat, ini ciri yang ada pada Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu. Dengan keluhuran, ketulusan, keikhlasan mereka ni, sehingga mereka nekat betul-betul, bulat dalam hati mereka ni. Tak kira 10,000, 20,000, 30,000, kita hadap gilah. Itu maksud dia. Menyebabkan mereka dilihat istiqamah dan sabit, kukuh, walaupun mereka jumlah yang sedikit. Itulah rahsia kekuatan generasi awal umat Islam. Itulah petua yang membawa kepada kemenangan turun kepada generasi awal umat Islam yang bersama dengan Nabi SAW. Sehingga akhirnya Yahudi, kemuncaknya mereka terhalau daripada Madinah. Bermula pada kena halau tu, sehinggalah kehidupan sejarah mereka. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca sejarah, mereka ni merempat hidup satu ketika dahulu. Pok-pok Yahudi di mana-mana negara pelosok dunia, mereka ada spesif dia ni, kluster dia. Musim Covid ni sebut kluster, mudah faham sikit tak? Kluster Yahudi ni wujud di negara-negara seluruh dunia pada waktu tu. Namun kewujudan mereka ni bukan wujud saja. Walaupun mereka bertahap pelarian, bertahap orang kata apa, dah tak ada tempat tanah air mereka ni akibat kehinaan yang Allah timpakan kepada mereka, tapi mereka tak pernah serik. Apa yang mereka buat? Mereka buat jahat dengan apa dia? Membina kekuatan dan kejahatan di tempat-tempat yang mereka berada. Sebab itulah mereka menular ataupun menyebarkan suatu konsep kehidupan yang macam-macam bentuk, dinamakan ideologi pemikiran. Timbul kapitalis, timbul komunis, timbul liberalisme, timbul sekularisme. Tokoh kapitalis di kalangan mereka yang masyhur, Adam Smith, keturunan Yahudi. Baca sejarah. Ideologi komunisme, Karl Marx, keturunan Yahudi. Bahkan banyak ketokohan-ketokohan dari sudut politik, dari sudut ideologi, dari sudut ekonomi, dari sudut pok-pok dia belakang. Dia buat pedajar dengan cara rangkaian yang kuat sehingga mereka mengumpulkan kekuatan tadi. Dan mereka kumpulkan tadi, beraninya mereka sebab kesilapan kita orang Islam. Bagaimana kesilapan kita orang Islam? Mula meninggalkan penghayatan terhadap ajaran Islam. Mula sudah terbelenggu dengan penyakit yang Nabi SAW amarankan sebelum ini. Yushakul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun aw qillatin nahnu yawma izin ya Rasulullah. Qala bal antum katsir walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sayl. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yaqzifanna Allahu fi sudurikumul wahan. Faqala qailun wa mal wahan ya Rasulullah?
qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Daud. Yang bermaksud, akan tiba ke atas umatku di akhir zaman, mereka itu akan dikerumuni, dilingkungi oleh seluruh manusia, erti kata lain para musuh Allah. Umpama satu hidangan yang lazat, sehingga sahabat tanya Nabi, adakah sebab kita sikit pada waktu itu wahai Rasulullah? Nabi kata, bal antum kathir, bahkan kamu ramai. Tapi ramainya kamu umpama buih selepas berlakunya banjir. Ramas saja je. Pada waktu itu ramai bilangan kamu ni umpama buih lepas berlaku banjir. Rapuhnya iman kamu. Sebab apa rapuh? Pada waktu itu Allah telah pun mencampakkan satu penyakit dalam hati kamu, dinamakan al-wahan. Bila dibelenggu penyakit wahan ni, manusia, orang Islam khususnya, mereka tidak ada hablum minallah, hubungan dengan Allah dengan talian yang kukuh. Rapuh hubungan dengan Allah Ta'ala. Mereka sudah mula mengabaikan, meninggalkan tuntutan-tuntutan agama dan kehidupan. Cara berpakaian, cara ekonomi, cara pemerintahan, cara pendidikan, cara berpakaian, macam-macam. Nikah kahwinnya, hiburannya, bersukannya, pemakanan, semua dah merangkumi, bercampur aduk, tercemar. Yang bukan lagi untuk mereka ambil kira mengikut agama. Sebaliknya, mereka telah meninggalkan sedikit demi sedikit, dok sedok. Pada waktu itulah mereka sudah hilang goh. Orang Terengganu kata hilang goh, ataupun hilang izzah, hilang aura dia. Hemah tak ada dah. Jadi tawa hebe. Kalau gula agak lecah. Gula tu lecah, dak sedap nak makan. Kalau kata pada orang kata apa, kalau air agak tawa hebe. Tak cukup gula. Padahal gula letak tu 3-4 sudu dah, tapi tahu hebe. Sebab apa? Fizikal je, zahir je nampak gula, tapi tak ada sifat manis gula. Begitulah orang Islam akhir zaman. Dilihat namanya Islam, tapi tak ada manis Islam tu. Tak ada mulia Islam dalam diri mereka. Islam pada nama. Itu dinamakan Allah cabut rasa gerun, rasa hormat musuh pada kita. Mereka tengok tawa hebat. Ibarat kata ayam ketik tunggal kita, orang Islam. Mudah diperkuda, mudah dipercaturkan kehidupan kita dengan cara hidup mereka, sebagaimana ideologi yang tersebar oleh pokok Yahudi yang bertebaran seluruh pelosok dunia. Walhasilnya mereka ini sedang berkumpul membina kekuatan di bumi Palestin. Walaupun mereka dah berselerak, berpecah satu ketika, sekarang ini mereka sedang berkumpul balik ke satu tempat berpusat di bumi Palestin. Dengan mereka telah meletakkan satu dakwaan, inilah bumi tempat yang mereka membina pusat pemerintahan. Apa yang dikatakan New World Order. Orang sini faham tak New World Order? Memang cair dah bahasa Inggeris sini ni dah. Dia buat apa dia? Satu pembaharuan ataupun arahan baru nak meliputi kehidupan dunia ini daripada pokok mereka, dinamakan pokok Zionis. Zionis sudah pun membina kekuatan mereka. Dia ambil topok Baitul Maqdis tu dengan mendakwa mereka nak bina Haikal Sulaiman, kuil mereka, dengan mendakwa inilah perintah Nabi Sulaiman ke atas mereka. Padahal tak pernah pun Nabi Sulaiman suruh. Direka, dia buat spelek, buat tahi, buat tahi ke Nabi. Padahal tak ada. Nabi tak pernah suruh pun begitu. Nabi Sulaiman tak pernah suruh, Nabi Daud tak pernah suruh pun. Tapi dia buat selek ke Nabi juga, nak suruh halal perjalanan mereka ni. Mereka bina pusat pemerintahan ni, Haikal Sulaiman ni, mereka mendakwanya dan mereka kata inilah dia New World Order. Freemason punya agenda. Zionis lah.
Mereka berkumpul sekarang ni di bumi Palestin. Malangnya Baitul Maqdis, tanah suci umat Islam tu, kita tengok saja je hari. Hak tu sedih kita. Sebab tu kita cabut hilang aizah tu. Musuh-musuh tengok kita ayam ketuk tungak, dia berani ambil topok orang Islam. Berbeza kalau di zaman Sayyidina Umar, kita sedia maklum kisahnya, seringkali saya ulang kisahnya. Zaman Sayyidina Umar, Rom ketau lutut. Dia yang menguasai Baitul Maqdis, akhirnya mereka serah kepada Sayyidina Umar sebagai khalifah Islam pada waktu itu. Sehingga mereka jemput beradang Sayyidina Umar, mari saksi penyerahan Baitul Maqdis kepada wilayah Islam yang dipimpin oleh gubernur Islam pada waktu itu. Sayyidina Umar ni khalifah utama. Mari tengok penyaksian, penyerahan. Bukan setakat mari tengok, diberi penghormatan, berucap pula. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kata-kata yang masyhur daripada Sayyidina Umar. Kita semua hari ini Allah muliakan kita dengan nikmat Islam. Kita beramal dengan Islam, kita berpegang dengan Islam, menjadikan musuh-musuh ataupun mereka yang menentang Islam merasa gerung kepada kita. Bukan nak kabur suruh tengok gerung ni, nampak tubuh katang abang sado dah. Dah, tu sasa bodoh je tu. Ajak ke Palestin ke terlok pala-pala. Dah, dak semualah abang sado ada iman kental, alhamdulillah. Jangan sado iman cipu. Ajak pergi jihad Palestin, kelak pada takut. Tak boleh begitu. Itu panggil sasa bodoh dia panggil. Sado ni biar sado betul. Sado luar, sado dalam. Baru betul sado. Tu baru je. Maknanya, bagaimana gerunnya musuh pada waktu itu bukan sebab fizikal orang Islam katang dah. Sebab nilai moral, jati diri, prinsip, amalan dan pegangan orang Islam pada waktu itu menimbulkan gerung dan takut musuh. Sehingga Rom pun kata, kalau setara ni lah hebat orang Islam, kita berundur lah. Tak, sebab tu generasi umat Islam yang terdahulu apa dia? Malang ni mereka jenis apa dia? Hati pink. Tahu hati pink? Hati tisu. Nangis pasal apa? Bukan ingat ke awak. Nangis mereka sebab apa? Merendahkan diri kepada Allah, beribadah, ruhbanul lain. Beribadah kepada Allah. Mengenangkan kesilapan, dosa-dosa, kekurangan, kelemahan diri. Di samping membina hubungan dengan Allah dengan sebaik-baik hubungan. Pada siangnya seperti singa yang garang. Kan hebat tu watak orang Islam. Kita akhir zaman ni nangis belaka, malang siang nangis semua. Sebab apa? Kena tipu, tipah tertipu. Krek kena tipu. 60 tahun kena tipu lama dah. Lepas tu 22 bulan kena tipu juga, mujur setakat 22 bulan ni. Ni nampak berenah sikit, tapi pengorbanan, perjuangan tak boleh berhenti situ je. Kena bina dan perkasakan lagi. Maka sebab itulah bila mana kedudukan orang Islam hebat pada waktu itu, di zaman Sayyidina Umar, Baitul Maqdis dapat dirampas daripada cengkaman Rom pada waktu itu. Dan pernah saya sebut juga, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi berjaya merampas selepas 100 tahun berlalunya zaman Sayyidina Umar. 100 tahun lepas pada itu, dalam tempoh 1 tahun tu ada kejatuhan Baitul Maqdis di bawah tentera Salib. Genap 100 tahun Allah bangkitkan Salahuddin Al-Ayyubi, ambil semula daripada tentera Salib. Kemudian jatuh pasang surut penghayatan agama dalam kehidupan itu, jatuh kembali Baitul Maqdis. Kemudian Turki bangkit pula, bawa Islam. Bila Turki jatuh sekali dengan Baitul Maqdis, tak ada dah. Sampai ke hari ini dalam cengkaman Zionis. Sebab mereka sekarang sudah merancak bina kuil Haikal Sulaiman. Dan Nabi menyatakan setiap 100 tahun akan berlaku kebangkitan. Ni kena pegang kemah keming.
Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan bangkit pada setiap umat setiap 100 tahun mereka yang melakukan tajdid. Bahasa moden panggil transformasi ataupun reformasi. Buat satu perubahan, membangunkan semula orang Islam dengan membina kekuatan orang Islam sehingga akhirnya Islam hebat di mata yang menyaksikannya. Sebagaimana di zaman Sayyidina Umar, sebagaimana di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, sebagaimana di zaman Osmaniyah. Sebelum Osmaniyah ada lagi zaman Andalus, kerajaan Islam Spanyol. Pada tahun 711 Masihi, Tariq bin Ziyad mengetuai misi masuk ke Andalus sehingga bertapaknya Islam di Andalus. Tariq bin Ziyad bukan orang kulit putih. Dia daripada benua Afrika masuk ke benua Eropah, masuk ke Selat Iberia, kemudian dengan menaiki kapal dengan bilangan tentera 7,000 orang, ada riwayat mengatakan 10,000 orang. Lawan dengan siapa? Tentera Solid, tentera Kristian. Berapa? Ratus ribu. Nak sapa 10,000, nak lawan ratus ribu. Ada berani? Nah, logiknya Allah tekak nak mati, jawab dia. Tapi itulah realiti dalam sejarah menceritakan. Bilangan 7,000 ke 10,000 tentera Tariq bin Ziyad ni masuk ke Selat Iberia, masuk ke Andalus. Kemudian bila mendaratnya mereka di permukaan bumi tanah itu, dia suruh bakar kapal-kapal. Jawab dia apa dia? Gila. Dah 10,000, 7,000 nak lawan 100,000. Lepas tu nak tembus lagi kat mana? Kapal nak bakar dah. Nah, barangkali kalau imam setara kita akhir zaman ni duduk sama kelompok tu, balik awal dah kita rasa. Gila panglima perang ni. Nak bunuh orang ke mana? Nah, ajak mari dah tak cukup bilangan. Lepas tu bakar kapal pula, nak lagi celah mana? Nah. Tapi apa kata-kata Tariq bin Ziyad? Di hadapanmu musuh Allah, di belakangmu lautan, kapal-kapal sudah aku bakar. Imma menang ataupun syahid. Itu je jawapan dia. Sama ada kita menang ataupun syahid. Nilai inilah yang sudah hilang dalam jiwa kita orang Islam hari ini. Kita tak boleh berlaku sampai tahap berperang, bertumpahan darah. Tu bukan maksud saya begitu. Jika ada jalan kesejahteraan, kedamaian yang terbaik, itulah yang terbaik. Tapi kita nak cover tadi nilai, kekuatan jiwa, jati diri, sebagaimana generasi yang terdahulu menjadikan satu asbab dan mencapai kepada turunnya nusrah, pertolongan Allah. Kita ni tak ada nilai itu. Kita ni dah hati jiwa ni terkena penyakit yang Nabi sebut tadi, al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya, kasihkan dunia. Wa karahiyatul maut, dan kita benci dan takut akan kematian. Itulah penyakit kita akhir zaman ni. Itu yang kita tunggu pertolongan Allah dak sapa-sapa ni. Bukan pertolongan Allah Ta'ala je turun, mari bala Allah pula kita. Pandemik ni, COVID-19 ni. Dunia yang luas tiba-tiba rasa sempit. Betul dah. Kan Allah dah beri amaran, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang lupakan aku, lupakan Allah. Allah beri terang-terang dalam Quran jawapan kepada kita. Barang siapa yang lupakan aku, maksud lupakan Allah ni apa dia? Lupa nak taat sepenuhnya perintah Allah. Taat juga sembahyang bang, sembahyang, puasa, zakat, haji. Dia ingat itu je ibadat dia. Ibadat dalam menegakkan hukum Allah, ibadat dalam mencegah kemungkaran, ibadat dalam mengajak manusia kepada ketaatan. Itu yang kebanyakan kita meninggalkan kerja-kerja itu.
Tu yang disko cukup makan tu, kelab malang cukup makan tu. Tak, pusat-pusat pelacuran, tempat mabuk minum arak, tempat judi di peringkat antarabangsa dah kita ni. Di Malaysia ni bukan peringkat Asia, dulu peringkat Asia. Level dia. Nu kat Genting nu peringkat antarabangsa dah. Hebat prestasi negara kita ni suatu ketika. Tak. Tapi hebat-hebat dah gimana kau? Bahan tanah belaka kita. Bahasa kasarnya begitulah. Dah nak gong mana kita ni? Yang kita kena sedar pengakhiran kita dalam lubang 7x3 tu lah. Tak, nak gimana kita? Namun dalam pada tu kenapa kita lupakan Allah Ta'ala untuk melaksanakan tanggungjawab mencegah kemungkaran? Sebab tu Allah Ta'ala jatuhkan kepada kita ni satu wabak penyakit. Sebabnya zaharal fasad, telah muncul zahirnya kerosakan, maksiat, dosa di darat, fil barri, di darat, wal bahri, di lautan, dilakukan oleh tangan-tangan kita manusia ni. Lalu Allah timpakan musibah tadi, termasuk penularan wabak penyakit seperti yang kita lalui pada hari ini, menjadikan dunia luar ni sesempit. Yang ada ingat, adakah sudah lupa 18 Mac tarikh keramat tu? PKP mula dikuat-kuasakan. Saya takkan lupa tarikh ni. Tarikh keramat tu, kita kena kurunglah rumah diri sendiri, rumah kita sendiri. Dah apa bulan, 3-4 bulan, mati akal sekejap dah. Duduklah rumah je kita. Kalau jenis rumah orang, rumah flat, rumah-rumah hak jenis tak ada ruang tu, duduk nampak dinding rumah dia lah dalam rumah. Mati akal dia, stres. Tak, moga jenis buah belaka, jenis merayau belaka sebelum ni, kena 3-4 bulan, oh mati akal. Kalau rumah hak kawasan lama luar tak apalah, mula tu dalam kawasan pagar dia, ambil-ambil angin, huduh-huduh pun. Tak, nampak tak? Dunia luar dia sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tuhan sebut, barang siapa yang lupakan aku jadikan dia hidup sempit. Sempitlah kita. Dah lupa sangat tanggungjawab kita. Suruh cegah mungkar, kelab malang, disko, maksiat, pelacuran, arak, judi dak cegah. Akhir sekali mari COVID-19, coronavirus. Dia pula hebat pada kita, tolong cegah mungkar. Tak. Tunggu manusia dak cegah-cegah. Ada penguasa pun dak berfungsi. Sebab apa? Takut pada makhluk. Niat nak buat, keazaman tu nak buat, tapi tak boleh nak buat. Sebab apa? Campur tangan rakyat. Orang yang berpengaruh, ahli politik, punya kacau orang aku ni. Kalau pala-pala tak boleh nak buat. Dalam sembahyang, inna solati wa nusuki. Dalam sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luar sembahyang dia nak budu belaka, beriak, dia nak budu. Tak. Tidak melunaskan tanggungjawab. Tak. Bagaimanakah keimanan pada ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan keluar. Mana akidah tu? Kalau setakat akhirat tapik dinding mau rezeki, balik awal lah kita. Ayat Ibu Dina, wa may yattaqillah, tapik juga dinding pak dah rumah dia. Tunggu mau rezeki, dak murah-murah juga rezeki. Iman tak ada, takwanya tidak ada, bergantung pada makhluk. Ini masalah kita. Maka sebab itulah generasi yang terdahulu hebat. Hebat mereka pada waktu itu, sehingga Allah turunkan nusrah, pertolongan. Kita hari ini tak ada pertolongan Allah. Kenapa? Sebab perkara-perkara yang kita nyatakan tadi. Bahkan bukan setakat tak ada nusrah, kena pula bala Allah Ta'ala. Dalam kena bala, masih lupa diri lagi, buat anugerah bintang popular pula. Parok sungguh. Bila kata, mu tahu apa ustaz, kita plan lama dah. Aku duli apa? Kita usaha lama dah nak tutup hiburan-hiburan yang melampaui batas ni. Mu tebing buat nak buat apa? Dah. Islam tak marah berhibur.
Boleh berhibur, tapi ada batas, ada sempadan. Waktu kita susah sulit ni, nak lupa Tuhan lagi ke? Mustahil lah ingat ke Tuhan. Bintang popular ni mustahil. Ada juga sebut alhamdulillah, syukur saya dapat trofi ni, anugerah ni. Setakat alhamdulillah mulut lembek mulut, apa? Kalau betul keimanan kita, tarik manusia dengan bidang seni itu kepada Allah. Bukan kau leka ni baju ikut dance sekali, peseng mendedahkan aurat pula, bercampur lelaki perempuan pula. Itu masalah. Dari sudut penghayatan kepada ajaran Islam tu sudah berjaya dicabut dalam sanubari kita orang Islam. Sebab penyebaran ideologi tadi dibawa apa? Sekular. Islam sekular. Islam juga tapi sekular. Islam liberal. Islam juga tapi dia capur-capur. Dia nak Islam nak juga tapi dalam masa sama hak rasa dak tally dengan kehendak dia, tolak tepi. Hak paling malangnya Islamfobia. Fobia dengan Islam. Sebut Islam tak ambuh, sebut Islam tak ambuh, dia nak pergi. Hak tu lagi dahsyat. Hak kalau gitulah menyelubungi kita orang Islam, mari Islamfobia ni, tunggulah kebinasaan yang begitu dahsyat Allah boleh timpakan kepada kita. Tengok apa yang berlaku pada kaum Nabi Lut. Allah timpakan apa dia? Malaikat mari cokeh bumi yang mereka diami, diangkat ke paras langit dan dihempap ke dasar bumi. Habis tak ada tinggal saki baki. Sebab apa? Sebab orang lelaki minat ke orang lelaki. Pokok LGBT. Macam LGBT sebelum ni, tak, mujur tenggelam dia LGBT. Tapi tak mati lagi LGBT ni. Ada. Cuma dia tak ada sokongan. Masa 22 bulan sebelum tu gagah dia. Kerek tu bik dada-dada akhbar. Kerek tu bik dalam sidang-sidang bicara. Nak beri tempat juga bahawa kita terima kewujudan mereka ni. Pala khotok dia. Tak. Itu sudah menunjukkan kita reda dengan kemaksiatan, reda dengan kebatilan. Walaupun kita tak buat, tapi reda mengakui kewujudan mereka ataupun mengiktiraf kewujudan mereka, kita juga turut melakukan kebatilan dan kemaksiatan. Ar-rida bil kufri kufrun, reda dengan kekafiran, kafir kita. Ar-rida bil maksiyah, maksiyah, reda kepada maksiat, kita juga turut buat maksiat kepada Allah. Tapi mujur 22 bulan je bertahan pokok yang berjuang LGBT ni. Tak. Maka bila dah naik hak baru ni, berenah sikit ni, daripada tak ada langsung ada juga berenah, alhamdulillah. Hak tu kita nak. Dan kita perlu perkasakan lagi kebernasannya itu. Tak. Jangan salah faham, berenah ni bukan hak berah-berah tu. Orang kata jelira, orang kata apa, tengok tu jelira lah juga. Alhamdulillah, kerjasama ulama dengan umarak. Dah. Jagalah juga kebajikan, bantuan prihatin. Alhamdulillah, saya cukup bersyukur dengan apa yang berlaku hari ini. Nampak, itulah sepatut kita sama-sama usahakan. Ni pada laluan prihatin tu, ada juga spesifik hak bahasa pala masuk air lagi kalangan orang Islam kita ni. Tak setuju, tak nampak. Sepatutnya kena bersatu hati, bersatu padu. Kita kena sedar Allah dah beri amaran pada kita ni. Musuh-musuh ni dia nampak dah. Lagi ada jenis pala pengak wasaga ni, hak tu lah diuli lagi. Uli setara mana? Bukan uli macam uli tepung. Dia beri suntikan dana tu nak suruh gagah, semangat, nak suruh kuat menentang, kuat lawan, dan menimbulkan huru-hara dan ketidakstabilan. Maka sebab itulah kita kena sedar, cukuplah kena jadi buah catur para musuh Allah. Cukup. Kita kena meyakini Nabi dah beritahu setiap 100 tahun kejatuhan khilafah itu akan berlaku kebangkitan. Namun kita yang diberi Allah kesedaran ini, kita kena berperanan membina kekuatan itu. Bina ahli keluarga kita, sanak saudara terdekat kita, masyarakat setempat kita. Bayangkan kalau semua berperanan betul-betul, insya-Allah
Allah akan turunkan nusrah, pertolongannya kepada kita. Bila Allah nak tolong ni sekejap je. Sekejap sangat je. Cuma proses syarat-syarat tu yang ambil masa kita nak baiki masyarakat ni. Tak? Maka sebab itulah saya jadikan ini sebagai satu bicara maghrib kita pada malam ini, supaya kita nampak. Terutama zaman kita ni dah diluluskan pula umur 18 tahun bebas dah mengundi dah. Kita bimbang dengan umur 18 tahun dalam situasi mereka yang lahir generasi umur 18 tahun ini yang sudah terkesan dengan suntikan ideologi yang mengarut, yang tiadanya penghayatan mereka kepada Islam dan kematangan beramal dengan Islam ini, mereka boleh jadi peluru-peluru hidup yang boleh meruntuhkan Islam, yang boleh menggagalkan agenda Islam. Sebab mereka dalam keadaan terperangkap dengan kehidupan yang membawa mereka kepada kejahilan dan ketidakmatangan dalam berpegang terhadap perintah Allah dan Rasul, maka menjadi satu liability, bebanan. Untuk apa dia? Untuk kita berhadapan dengan sokongan-sokongan kepada kebenaran. Sebaliknya, golongan-golongan yang mentah ataupun yang tidak matang, yang kurang matang ini, dia akan beralih kepada sokongan kepada siapa yang memenangkan hati dan nafsu mereka sahaja. Maka sebab itulah kita kena peranan penting, pastikan anak-anak kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, supaya mereka dibina pemikiran dan kefahaman Islam yang sebenarnya, sebaik-baiknya. Dan paling tidak, ibu bapa berperanan ambil cakna daftar pemilih terhadap anak-anak yang sudah layak untuk mengundi, supaya tidak boleh dimanipulasikan oleh golongan tertentu demi mencapai hasrat dan matlamat mereka untuk melaksanakan agenda musuh-musuh Allah, dengan mereka dibayar dengan jumlah yang besar, dana yang besar untuk menghuru-harakan keadaan dunia dan negara umat Islam. Namun marilah kita melakukan muhasabah dengan melihat perkara-perkara tadi, dan kita orang Islam tidak boleh duduk diam. Orang Islam tidak boleh berada pada zon yang selesa. Orang Islam mesti sentiasa fokus dan menumpukan perhatian terhadap tanggungjawab dan peranan mereka untuk melunaskan 3 tanggungjawab tadi, sebagai hamba kepada Allah, sebagai khalifah Allah, dan sebagai golongan yang menunaikan amanah Allah. Pasti Allah akan mendatangkan pertolongannya dengan kita mencapai kemenangan dan mendapat keharmonian serta kesejahteraan yang boleh menjadikan bahagianya kita di dunia dan bahagianya kita hidup di hari akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang saya sampaikan pada malam ini dapat memberi suatu kefahaman dan motivasi buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.